Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan kelas kita. Okey, kita di dalam topik rangkaian dalam teori graf. Okey, hari ini kita akan tengok bagaimana untuk mengenal dan melukis sak graf dan pokok. Okey. Dua perkara kita akan tengok hari ini adalah sak graf dan pokok. Okey, kita tengok yang pertama. Apa itu sak graf? Sak graf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf. Okey. Sebahagian atau keseluruhan satu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu, tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okey, sak graf adalah sebahagian atau keseluruhan satu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal suatu bucu dan tepi. Okey, kita terus tengok pada contoh. Okey, supaya lebih jelaslah. Okey, kita terus tengok pada contoh. Okey. Okey. Soalan pertama, tentukan sama ada rajah-rajah yang diberikan ialah sak graf bagi graf G. Okey. Sak graf bagi graf G. Okey, ini adalah graf asal, graf G, ini graf asal. Okey, ini adalah graf asal. Okey, ada bucu P, bucu Q dan bucu R. Okey, ada E1, tepi E1. Okey, ada gelung E2. Okey, ada tepi E3 dan ada tepi E4. Okey. Sekarang dia bagi 11 contoh. Okey. Kemudian kita nyatakan sama ada itu adalah sak graf ataupun tidak. Okey, kita tengok gambar rajah yang pertama, rajah 1. Rajah 1, okey, ada bucu P dengan gegelung E2. Okey, jadi kita kena tengok sama ada P ini, okey, bucu ini berada dalam graf ini. Okey, P ada. Okey. Dan tengok gelung dia, E2. Okey, tepi E2. Okey, gambar rajah asal pun ada E2. Okey. Jika ada bucu dan tepi yang asal tanpa mengubah kedudukannya, okey, maka ini adalah sak graf. Okey, rajah 1 adalah sak graf. Yang kedua, dia cuma ada bucu saja, tepi tiada. Okey, bucu R. Okey, tengok dalam gambar rajah, adakah bucu R ini terdapat dalam gambar rajah graf G? Ada kan? Okey, ini R. Okey, jadi rajah 2 pun merupakan sak graf. Okay, saya write, ini adalah sak graf. Rajah 3. Okey, rajah 3. Okey, tepi pun tiada. Dia ada bucu P, bucu R dan bucu Q. Sekarang, kita tengok dalam graf asal, graf G, adakah bucu P, Q dan R ada? Okey, bucu P, bucu Q, bucu R ada dan kedudukannya tak berubah. Okey, kedudukan dia masih lagi tetap macam asal. Jadi, rajah 3 ini pun adalah sak graf. Okey, tujuan kita cuma nak kenal pasti mana yang sak graf, mana yang bukan sak graf. Okay. Rajah 4. Kita ada bucu P, bucu Q, bucu R. Okey. Okey, kedudukannya sama. Okey. Selepas tengok bucu, tengok tepi. Okey, gelung E2 berada pada P. Betul? Gambar rajah asal pun ada. Okey. Jadi, ini pun adalah sak graf. Okay. Rajah 5. Okay, ada bucu P, ada bucu Q. Ada bucu P, ada bucu Q. Okey. Bucunya ada sama. Sekarang tengok tepi. Tepi ini dilabel dengan E4. Okey. Tepi asal, okay, dalam gambar rajah asal, yang menghubungkan P dan Q adalah E1. Okey, tapi untuk yang ini rajah 5 dia tulis E4. Jadi, untuk rajah 5 ini bukan sak
bukan subgraf. Okey, bukan subgraf. Okey. Kenapa? Tepinya sudah berubah kedudukan. Okey. Itu bukan subgraf. Rajah 6. Ada bucu P, ada bucu R. Okey, bucu P, bucu R. Okey, sama. Okey. Kemudian tengok dia punya garis, gelong E1. Okey. Yang graf G asal E2. Jadi ini sudah salah. E1 salah. E3 betul. Okey. Satu salah. Okey. Okey, satu berubah kedudukan, maka gambar rajah 6 pun bukan subgraf. Okey, ini pun bukan subgraf. Subgraf mesti semuanya tepat. Semua betul. Okey, sama seperti asal. Okay, rajah 7 P Q R. Okey, bucunya sama. Bucu tetap sama. Okey, sekarang tengok tepinya. PQE1. Okey, ini ngam, betul. QR E3. Okey, yang asal E4. Jadi yang ini salah. E2 PQ PR E2. Asalnya E3. Jadi dia salah dua tepi, E2 dan E3. Okey. Kalau ada yang tak sama, okey, yang ataupun yang berubah kedudukan, maka yang ini bukan subgraf. Saya pangkahlah. Okey, ini bukan subgraf. Rajah 8. Bucu P, bucu Q, bucu R. Okey, tiga-tiga ada bucu. Sekarang kita tengok dia punya tepi. Cek tepinya. PQE1. Okey, PQE1. Gelong E2. Okey, gelong E2. Dan Q ke R adalah E4. Okey, semua betul. Okey, semua betul pada kedudukan yang asal. Maka yang ini rajah 8 adalah subgraf. Salah hijau dah. Ya, rajah 8 adalah subgraf. Rajah 9. Okay, rajah 9. Bucu Q. Okey, ini dah salah. Bucu P. Okey, ini dah salah. Okey, jadi asal ada saja yang salah. Okey, dia bukan subgraf. Okey. Ini E2 tepi betul, tepi E1 betul, E4 betul. Okey, yang salahnya adalah dia punya bucu. Okey. Salah satu bucu salah. Okey, maka dia bukan subgraf. Okey, rajah 10. Rajah 10. Rajah 10. Dia sama, tapi dia terbalikkan dia. Dia terbalikkan, dia pusing, okey, sebanyak 180 darjah. Okey. Semua sama, okey? Cuma ini terbalik daripada yang ini, daripada asal. Adakah dia subgraf? Ini pun bukan subgraf. Okey, walaupun sama tepat semua. Okey, subgraf mesti tanpa mengubah kedudukan asal. Rajah 11. Okey, P. Ada bucu P, bucu Q, bucu R. Okey, bucu ngam. Okey, sekarang tengok tepi. Tepi E1 sama. Gelong E2 sama. Dengan gambar rajah asal. Ini gambar rajah asal lah. Okey, ini gambar rajah asal. Okey. E3 sama-sama ada. E4 ada. Okey, semuanya ada. Okey, kalau semuanya ada, yang ini pun adalah subgraf. Okey, semua ada dan betul. Okey, ini adalah subgraf. Dia sama sebiji sama, keseluruhannya sama. Okey, tengok balik maksud subgraf. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan. Okey, sebahagian pun boleh, sama semua satu biji pun boleh. Okey, itu adalah subgraf.
Okey, bucu dan tepi mesti sama dengan kedudukan yang asal. Okey, sekarang kita tengok pokok. Okey, apa pokok? Macam pokok lah. Okey, macam pokok lah. Okey, pokok okey, adalah suatu graf. Okey, pokok suatu graf ialah subgraf yang tadi, subgraf yang kita tengok. Bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Okey, macam mana kita nak kenal pasti pokok? Yang pertama, pokok adalah graf mudah. Okey, tanpa gelung, okey, dia tiada gelung ataupun berbilang tepi. Okey, kalau kita ada graf, okey, contohnya A, B, C. Okey, kalau dia ada gelung, okey, ini bukan pokok. Okey, pokok tiada gelung dan dia juga tiada berbilang tepi. Berbilang tepi maksudnya ada dua garis, dua tepi. Okey. Dia simple sahaja. Okey, dia cuma graf mudah sahaja, tanpa gelung dan tanpa berbilang tepi. Okey. Semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, dia ada satu tepi sahaja. Okey. Okey, yang ketiga ni pun penting juga. Bilangan tepi, okey, bilangan tepi, bilangan E, okey. Okey, bilangan E tepi adalah sama dengan jumlah bilangan bucu, okey, jumlah bucu, okey. Jumlah bucu V, okey, tolakkan dengan 1. Okey, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, kita tengok gambar gajah di bawah lah supaya lebih jelas. Okey, gajah pertama ini adalah satu pokok. Kenapa satu pokok? Okey, semua bucu berkait. Semua bucu berkait. Kalau contoh ada F, ada lagi bucu F di sini. Ada susahnya nak lukis bucu. Okey, bucu F. Dia tiada tepi, dia tak tersambung. Maknanya dia tak terkait. Ini bukan pokok. Okey, pokok semua bucu mesti berkait. Okey. Yang kedua, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh suatu tepi sahaja. A ke B satu tepi je. B ke C pun satu tepi sahaja. C ke D pun satu sahaja dan D ke E pun satu tepi sahaja. Okey, tiada gelung ataupun berbilang tepi. Okey, itu yang pertama lah. Asalkan ada gelung, okey, ini bukan pokok. Okey, dan kalau ada berbilang tepi, ini pun bukan pokok. Okey. Dan seterusnya bucu. Ini yang penting kita nak kira. Berapa bucu? 1, A, B, C, D, E. Kita ada 5 bucu. Okay. 5 bucu. Okey. Nak cari bilangan tepi. Okey. Bilangan tepi adalah 5 tolak 1. Bucu tolak 1. 5 tolak 1 dapat 4. Jadi, betul tidak 4 tepi? 1 tepi, 2 tepi, 3 tepi, 4 tepi. Okey, untuk bucunya 5, tepinya mesti 4. Okey, tepinya kurang 1 daripada bilangan bucu. Okey, ini adalah pokok. Suatu pokok. Okey. Yang bukan pokok. Okey, yang bukan pokok. Okey. Bukan pokok. Okey, pertama sekali kita kira bucunya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun ada 5 bucu. Okey. Untuk 5 bucu, okey, untuk 5 bucu, bilangan tepinya adalah 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey. Untuk gajah 2, berapa tepi dia ada? 1, 2, 3,
4, 5. Dia ada 5 tepi. Dia tak sama dengan 4. Okey, bucunya ada 5, tepinya pun ada 5. Okey, jadi ini bukan suatu pokok. Okey, kalau pokok, kalau bucu 5, tepinya cuma 4 sahaja. Okey, dia bukan 5. Okey, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, okay, tanda yang kedua, yang ini, yang B. Semua bucu mesti berkait dengan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh suatu tepi sahaja. Okay, contoh. Okay, bucu B ke E. Bucu B ke E, okay, dia ada satu tepi. Okay, dan tetapi dia juga boleh dikaitkan dengan dengan tepi BC, CD dan DE. Maksudnya dia ada dua jalan. Untuk dari B ke E, dia ada dua jalan. Sama ada daripada B ke E terus ataupun B ke C ke D ke E. Okey, ini bukan pokok. Untuk pokok, dia mesti ada satu jalan sahaja. Okey, ini untuk pokok. Okey, kita tengok satu soalan pokok. Okey. Rajah di bawah menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Okey. Apa maksud graf tak terarah? Graf tak terarah maksudnya dia tiada simbol anak panah ni. Senang je macam dia. Dia tiada simbol. Okey, simbol arah. Okey. Untuk graf terarah dia ada simbol anak panah. Dan berpemberat. Pemberat maksudnya ada ni nilai. Okey, semua ni ada nilai. Lukis suatu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Dia suruh lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Kita lukis bucu dulu. Kita ada P, Q, R, S, T. P, Q, R di sini. Oh, salah. Sini T. Padam sikit. R di atas. S di bawah. Dan T. Lukis dulu bucu. Dia kata lukis suatu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Sekarang kita kira bucu. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Bucunya ada 5. Untuk bucu yang ada 5, bilangan tepi untuk suatu pokok adalah N tolak 1. Bilangan bucu tolak 1 ada 4. Jadi, untuk graf pokok kita ini, tepinya ataupun garisannya hanya perlu ada 4 sahaja. Kalau ikut yang asal, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 tepi. 7 tepi, kita nak 4 sahaja. Jadi kita terpaksa buang 3. Asalnya 7. Tapi kita mahu 4 sahaja. Jadi kita terpaksa buang 3 tepi. Nak buang yang mana? Dia nak yang paling minimum. Jadi kita akan buang dulu yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 25. Kita cuba buang. Kita cuba buang 20 dulu. Kita cuba buang nombor pemberat 19. Jadi bila kita buang, yang tinggal adalah Q ke T. R ke T. R ke S. Dan S ke T. Kita ada 10, 12, 17 dan 14. Sekarang kita ada 5 bucu.
Okey, dan kita ada 1, 2, 3, 4. 4 tepi. Okey, tetapi adakah graf kita ini betul? Adakah graf ini betul? Okey, graf ini belum tepat. Okey, kenapa tak tepat, belum betul lagi? Okey, dia ada suatu titik P yang terpencil. Okey, kita tak mahu satu P yang terpencil ini dan okey, tengok segitiga RST. Okay, segitiga RST ni dia boleh berkait dengan dua jalan. Okey, contoh S ke T boleh melalui ST ataupun boleh melalui SRT. Dia ada dua jalan. Okey. Jadi kita perlu ubah suai sedikit kita punya graf. Okey. Nak ubah suai macam mana? Okey, kita tengok ini antara ketiga-tiga ini. Okey, antara ketiga-tiga graf tiga pula ada 4 graf ini. Okey, bukan graf, tepi. Okey, 4 tepi ini tengok yang paling besar sebab dia mahu yang minimum. Jadi 17 yang paling besar. Jadi kita padamkan 17. Okey, padamkan 17 dan kita gantikan dengan 25, 20, 19. Nak ambil yang mana? Ambil yang 19. Okey, sekarang kita ada 5 bucu dan 4 tepi, okey, yang berkait dengan satu jalan saja, satu tepi sahaja. Okey. Ini adalah kita punya jawapan akhir. Okey. Okey. Itu sahaja hari ini untuk mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Terima kasih.